hal itu dan Anwar tunaikan, dah tunai pun. Semalam Menteri Pengangkutan umumkan bahawa apa yang pelajar tanya Anwar tunaikan. Dia bukan cakap aja. Kan benda ni tak ada dalam manifesto pun, tapi dia lakukan juga. Sebab dia tengok pelajar nak balik ke Sabah Sarawak tambang mahal. Ada semalam diumumkan ada diskaun RM300 kan untuk pelajar Semenanjung nak balik ke Sabah dan Sarawak dan Labuan. Dan benda ni banyak, yang ini dia tak mahu orang rakyat tahu. Sebab tu dia bawa cerita peribadi. Kan? Dan dalam hati dia sentiasa hari mendoakan agar ringgit ni bertambah jatuh. Dalam itu je. Dia tak pernah mengharapkan kebaikan sebenarnya. Dia nak bawah PMX ni biar benda tu semua buruk supaya dia nampak lebih baik. Yang sebenarnya dia jauh lebih buruk daripada PMX 7 bulan. Okey, itu je. Okey, baik. Terima kasih Cik Yani. Minta maaf nak mencelah juga kan. 1.2K kan, mengambil kesempatan ni kan. Tajuknya Sanusi cari pasal semalam lah. Semalam pun saya faham lebih kurang macam tu. Rupa-rupanya memang nampaklah ada sini-sini seakan seperti merendahkan institusi raja ni lah. So kertas siasatan telah dibuka dan saya difahamkan memang polis telah menubuhkan satu jawatankuasa khas ataupun tim lah untuk menangani masalah 3R ni. Dan ada 21 pegawai di dalam sana dan ikut kes rekod sampai daripada Mac sampai ke hari ini ada 61 kes yang melibatkan 3R dan paling hangat dekat-dekat dengan pilihan raya lah. Dan saya tengok sejujurnya kalau Mursyidil Am pun tegur berkenaan Sanusi macam tu, maksudnya memang ada something wrong yang perlu dilihat balik oleh Sanusi, YB Sanusi, yang mana saya kira sikap dia yang tak bagus tu memang body shaming lah. Body shaming ni kat mana-mana pun tak boleh. Dalam Quran pun sebut kita sebaik-baik kejadian. Siapa kamu nak bertikaikan gigi orang, tak cukup inci apa sebagainya kan. Saya rasa itu memang tak sepatutnya keluar daripada MB, merendahkan martabat dia. Dan saya teringat ketika mana TMJ ketika berselisih dengan YB Sanusi dulu, dia ada sebut, dia kata terputus pula. Line teruk ni. Ya, dan hari ni saya nak mengucap tahniah dekat Malaysia lah. Tesla pakai buka ibu pejabat di Cyberjaya. Silakan TikTok, silakan. Dia tak habis lagi tu. Silakan. Alah, line TikTok tak elok. Okey. Line TikTok masalah tu. Line dia merah tu. Tak elok Elok? Ada masa elok, ada masa elok. Oh, line merah ke? Dah okey dah, okey dah. Dengar ke? Dengar. Okey, baik. So saya nampak Putus. Samsul pun line dia merah tu. Oh, merah Okey, kita dengar daripada yang di Pertuan Agong sekejap ucapannya oleh di Pertuan Agong. Okey, saya nak cakap sikit. Sekejap. Yani, saya minta tolong. Sekejap. Sebagai agama persekutuan di mana yang dinyatakan di dalam perkara 3 perlembagaan persekutuan, perlulah untuk menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam. Namun demikian, agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai. Semangat penuh toleransi rakyat Malaysia dalam kemajmukan yang ada sebenarnya Bising sangatlah. Tu dia punya tu tak dengar suara yang di Pertuan Agong kan? Bising tak? Muzik dia muzik dia tinggi belakang background dia. Malaysia Madani punya geng ni dia letak muzik dulu macam tu. Aku sampai tak dengar. Okey, tak apalah. Assalamualaikum. Yani, kau nak cakap 30 saat aja. Okey. Host perpaduan banyak naik akan isu-isu Sanusi ni. Tapi bila kita bercerita pasal isu Sanusi, dia automatik berkait tentang isu 3R, lawyer. Jadi banyak yang room-room yang cerita buat lawyer je kena block. So isu Sanusi ni tak boleh, dia akan berkait dengan itu je kau bagi tahu. Takut awak punya room kena block lah. Kau bagi tahu.
Dah 3 room kena block. Cerita pasal Pak Sanusi je kena block. Kenapa macam tu? Ada deep state ke? Tak tahulah. Tapi korang bagi tahu je lah. Saya tak nak room awak kena block. Kita kena hati-hatilah. Sebab bila cerita Pak Sanusi, dia akan topik tu pergi ke arah royal. Betul tak? Itu kita dah tahu kan. Okey, cara kita mengulas tu pun penting juga sebenarnya. Kita kena bagi tahu kepada umum apa yang patut dipercaya, apa yang tidak, kan. Tak apalah, kita teruskan saja. Tak ada masalah sebenarnya, bukan diseorang nama tu. Okey, Fitri ada nak tambah? Silakan. Bagi saya ada update yang menarik lah tentang pertemuan antara PMS dengan Elon Musk yang secara virtual lah. Kawan turun yang ni Kawan turun. Terima kasih yang ni. Terima kasih. Ya. Sama. Okey, dekat pertemuan tu diorang bincang tentang isu satelit, smartphone and Twitter lah. Kita tahu yang Tesla kan produce kereta EV. Okey, dan dah buat pelaburan di Malaysia dan mula bertapak. Cuma yang produk-produk yang saya cakap satelit, smartphone ni dijangka launching 2024. Baru diputuskan tadi kan? Betul. So sebenarnya ini adalah pelaburan yang besar tau. Kalau ada Starlink tu, setakat ni belum ada pengumuman lah. Tapi kalau ada Starlink tu berita baik sebenarnya. Dia boleh memecahkan monopoli TTM. Ya, dia dah umum tadi berkenaan Starlink dan SpaceX. SpaceX dah umum Dah. Saya check. Dah lah. Tadi. Yang umum tu bukan teknologi bateri negara bersih? Tesla, Starlink dan SpaceX akan... Kejap aku baca. Kejap Tesla, Starlink dan SpaceX ini PMS yang umumkan dia punya tu akan masuk melabur ke Malaysia besar-besaran. Oh wow. Yes. Wow. Ni okey, ni memang tengok yang tengah hari tadi lah ni. Oh, ni ada yang baru. Ini berita buruk buat PN. Oh, hebat tau kalau Starlink dah pun Starlink juga ni sebenarnya berita yang sangat baik untuk kita lah. Pelaburan ni bukan kaleng-kaleng. Pelaburan ni besar. Satu benda kita akan tahu. Tak sabar nak pakai Starlink. Sebab dia lagi kuat lah Sanusi mencarut depan ni. Bila kita cakap pasal monopoli, Anwar Ibrahim pun ada cakap dia sedang berusaha untuk memecah monopoli. Dan inilah salah satu caranya selain daripada Touch 'n Go baru-baru ni yang dijangka bulan 9 ni dah boleh guna selain daripada Touch 'n Go. Dalam masa 9 bulan dah boleh memecahkan monopoli yang kita hadapi daripada berpuluh-puluh tahun. Dan yang ini adalah TM, monopoli TM yang mana manfaatnya untuk kita lah. Kita sebagai pengguna yang mana Fitri, kita terseksa dengan servis yang teruk, penat memaki hamun. Sebab tapi tu tak ada. Fitri, sebab tu aku rasa setengah tycoon-tycoon ni tak heran kalau diorang ni bawa keluar pelaburan yang dalam Malaysia ni, mana saham-saham apa-apa yang dia park ke tempat lain dulu semata-mata nak memburukkan imej Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku tak heranlah kalau itu terjadi. Sebab Fitri, kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia memang nak mecahkan monopoli kan, dan setengah pihak ni akan terasa terkesanlah dengan perkara tersebut. Fitri, kau jangan terperanjat lepas ni. Muhyiddin kan kata sebenarnya pelaburan tu saya lah lama dah plan kan. Anwar claim, dia kata. Kau jangan terperanjat nanti kalau Muhyiddin kata dia yang carikan dulu. Expectationnya dia akan cakap Azmin Ali yang usahakan. Dia mesti. Saya dah tahu dah. Kita kena bersedia lah dengan dia punya kenyataan. Kabur lagi. So dekat sini memang obvious lah negara kita. Projek dah semua kabur. Sangat Dia obvious sebenarnya. sama lah. Dia tukar umum je. Okey, satu perkara lah aku rasa macam kelakar bila diorang ni mengejek kononnya berjumpa dalam alam maya, pertemuan virtual meeting saja dan sebagainya. Alah konon-kononnya nak datang berjumpa. Apa salahnya kalau dah persetujuan dan ada kata sepakat yang telah diputuskan walaupun yang pentingnya melalui empat mata bukan jasad. ataupun secara virtual.
Yang penting bukan jasad, yang penting konten. Benda tu sampai ke tak sampai kat Malaysia. Bukan masalah jumpa orang tu. Kalau jumpa tak dapat, tak guna juga. Kan? Yang penting kita nak tahu result dia. Kita nak tahu, kita sebagai rakyat akan merasa result dia, bukan hasil pertemuan, bukan pertemuan dia. Tapi yang saya peliknya, bukan kita dapat nama pun kalau dia berjumpa. Ya, tapi yang saya peliknya ni, diorang sangat bangga bila pertemuan Assalamualaikum Pak, nama saya Muhyiddin Yassin. Saya baru Assalamualaikum Pak Jokowi, saya baru saja dilantik sebagai Menteri Malaysia Pak. Rupanya nombor telefon dia Jokowi tak save. Pasal dia perkenalkan diri dia, Jokowi tak save pun nombor telefon dia. Salam Pak Jokowi. Itu memang kelakar. Itu diorang bangga, ya Allah Tuhanku. Yang ni tak masalahnya. Fitri. Panggil sekali sudah. Panggil 4 kali. Minta maaf. Okey. Mau kata nama nombor telefon tu dia save tak save, Presiden Perdana Menteri Turki telefon Anwar sendiri. Itu tandanya Anwar ni kaliber membandingkan Din Tompok tu. Apa tak ada nombor telefon pun orang tak save sampai kena perkenal diri. Lekeh Din Tompok. Din Tompok Haji Hadi ada telefon lah ucap tahniah, kau tak tahu. Panggilan daripada Rusila. Rusila. Tak expect betul lah dengan Rusila. Kesian betul lah. Aku kesian dengan diorang ni, tahu tak? Memang dia dah lah tersakiti, tak dapat nak jadi kerajaan, takut nak kena jadi kluster mahkamah lepas ni. Lepas tu walaun ni yang jadi cyber trooper yang dah biasa kena komisi kan, naik kotak dapat RM10, lepas tu terjun kan, screenshot, lepas tu aku dah naik dah room Cik Yani, nah RM10, macam tu. Bagilah dia Chan nak cari makan. Kesian sebab saya kesian lepas ni mesti dia orang dah tak ada job. Macam mana? Tak apalah, jadi ada hiburan lah untuk kita kan. Kalau kita cakap yang knowledge je, mungkin yang bawah ni mengantuk juga kan. Bolehlah sekali-sekali buat hiburan. Tapi saya pelik lah, diorang memang mainkan isu yang jumpa kat Alam Maya 25 minit. Saya rasa semalam memang saya dah jumpa tau berita tu. Memang ada pertemuan Alam Maya dekat Sarawak ni. Saya expect lah Alam Maya, saya tak expect lah jumpa depan sebab memang dia bagi tahu pertemuan secara maya. Tapi macam kita tahulah diorang mana membaca, mana minat membaca. Diorang kan baca dekat TikTok yang mana jedak-jeduk punya trend. Okay, dia tu sebar mainkan isu. Yang penting kita tak tahu result dia. Pelaburan yang besar, Starlink, SpaceX. Which is benda ni bukan benda yang kecil. Pelaburan yang besar untuk kita. Satu berita yang sangat baik setelah kita struggle dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi selama 33 bulan. Yang mana Azmi Ali dah cuba untuk buat pertemuan dengan Tesla belum. Amazon. Azmi Ali pernah cuba buat pertemuan dengan Amazon. Tapi tak jadi sebab diorang tak confirmkan pelaburan walaupun dah buat pertemuan. Sebab ketidakstabilan negara, ketidakstabilan politik. Sangat penting lah untuk kita mempertahankan. Yang ni baru-baru ni saya tengok lagi Muhyiddin Yassin cakap, tidak mustahil kerajaan jatuh. Tak habis-habis nak jatuhkan. Tak fikir orang diorang ni. Diorang fikir diorang sendiri je. Diorang fikir diorang punya politik je. Kerja nak jatuhkan orang je. Dia tak fikir ke akibat dia. Penyokong-penyokong dia sendiri yang rasa akibat dia. Nak berpolitik boleh. Boleh tak 5 tahun sekali tu. Masa tu lawanlah betul-betul. Kenapa nak kena jatuhkan setiap bulan? Ini saya pening betul nak kena menghadap orang macam ni dalam Malaysia ni. Memang balon besar betul. Ya, sikit aku nak kongsi dengan korang berkenaan dengan apa yang dimainkan oleh puak-puak ini lately, iaitu serangan terhadap 3A ni. Antara sebab PAS dilihat semakin ekstrim dalam usaha untuk mencapai kuasa, dan dia juga takut untuk jika jatuh di negeri-negeri yang sekarang ni dia berkuasa, pemimpin sanggup melakukan kita nampak benda yang tak masuk akal lah. Strategi PAS di dalam terhadap 3A ni sangat agresif meskipun pihak KDN telah memberikan amaran sebelum ni. Dan serangan utama iaitu religion ni melalui serangan keyakinan terhadap umat beragama Islam, khususnya umat Islam kan, dan rasis. DAP menjadi yang majoritinya dianggotai bukan Melayu disasarkan sebagai sesuatu yang harus dielakkan. Dan sekarang ni dia duk main royalty pula.
Kan, seperti ucapan oleh Sanusi itu. Persoalan aku hari ini, kenapa amaran KDN ini tidak dihiraukan oleh PAS ni? Perlu ingat, kekuatan PAS sebagai parti politik diakui hanya akan efektif dan berkesan ke atas mainan 3R ini, iaitu menembak dua ekor burung dengan sebutir peluru, gugat Melayu melalui agamanya dan serang bukan Melayu secara resis. Dan strategi ini sangat berbahaya. Kenapa dia memilih cara ini meskipun KDN telah memberi amaran? Pertama, dia tak memiliki kepakaran dalam membahaskan isu-isu yang sepatutnya seperti dasar-dasar dalam kerajaan. Kebanyakan para pemimpin dia berkelulusan haluan agama yang tak mengetahui berkenaan dengan urusan pentadbiran negara dan juga negeri. Mereka ni tak pakar dalam sesuatu bidang, lebih-lebih lagi dalam bidang akademik. Dan sekadar contohlah, kita tengok dalam macam MP Jasin yang memohkan kerana kita nampak dia membantah hujah ucapan Menteri KDN dalam parlimen baru-baru ni. Dan mentaliti mereka ni khususnya terkongkong dalam dunia mereka sahaja tanpa memahami realiti dunia luar. Selain itu dia seronok menggunakan strategi serangan ini kerana kegagalan mereka ambil alih kegagalan mereka mentadbir negeri-negeri mereka untuk mereka ni tutup kegagalan mereka ini, dan sebenarnya boleh menjadi backfire kepada diri mereka sendiri. Kerana apa? Sebab bila mereka mainkan isu-isu seperti ini kan, kononnya untuk meniup semangat penyokong-penyokong mereka. Tapi bila disiasat, bila dilaporkan kepada polis, mereka menuduh kononnya kuku besi dan kejam. Tetapi telah diingatkan kepada mereka bahawa jangan menggunakan ataupun berkempen dengan cara itu. Kan? Jadi, kenapa bila kamu telah menyalahi undang-undang, tetapi bila undang-undang mengambil tindakan terhadap kamu, kamu ingin menuding jari terhadap undang-undang itu sendiri. Sedangkan kamu well aware berkenaan dengan kamu tidak boleh menggunakan sentimen itu untuk meraih undi ataupun menghasut rakyat. Betul tak? Jadi benda tu sepatutnya jadi kalau dah berani buat, berani tanggunglah macam Fahmi Fazil kata. Apa pandangan kawan-kawan? Dari segi perjuangan dia sekarang, apa yang dia perjuangkan? Dahulu aku dan keluarga aku ni sebenarnya sewaktu zaman Tuan Guru Nik Aziz, kita boleh berbeza pandangan dalam politik, tapi kita tengok sekarang kadang-kadang diorang ni terlalu melampau apabila sampai berdoa dan memanggil orang ni musuh Allah. Silakan. Okey, baik. Daripada segi situ, depa hanya mementingkan periuk nasi depa sendiri. Depa tak pentingkan rakyat pun. Depa yang penting apa yang depa cakap tu boleh tarik undi dengan sentimen-sentimen yang memanaskan jiwa orang tu, jiwa-jiwa walaun, jiwa-jiwa anak seluang apa semua tu. Lepas tu akhirnya hari ni kerajaan hari ni dan IGP sendiri pun bagi komitmen yang tinggi untuk menyiasat siapa yang memain isu 3R. Terutama yang terbaru adalah yang paling panas sekali adalah Sanusi bin Magno. Dipanggil soal siasat. Jadi anak-anak seluang ke walaupun lain, hati-hati jika berkata-kata mengenai 3R. Jadi daripada segi situ apa dia lagi aku nak tambah? Tak apa, kalau kau tak nak tambah, kita bagi orang lain tambah. Okay, aku suka diskusi petang ni kita tak terlalu serabut dan kita ada perbahasan yang tuntas lah petang ni. Alhamdulillah lah. Kan tak serabut kan? Tenang. Okey, silakan Fitri. Kalau Fitri buka kamera lagi cun. Tak apalah. Tak best nak balun. Okey. Yang aku paling kalau menarik, bangun tidur ni muka macam bengkak macam ni lah. Okey, silakan. Okey, yang paling menariknya Ari, dia dengan kenyataan dia yang biadab tempoh hari lalu. Okey, hari ni ada dah yang tanya dia tentang komen dia yang ramai yang kritik tentang kebiadaban ni. Dia boleh kata apa tahu? No comment, nanti kalau cakap kena spin lagi.
dia tak ada ke rasa bersalah ke, rasa humble sikit ke? Dia rasa at least lah kalau kita tak salah pun minta maaf atas rasa hormat dekat kita punya Sultan, Raja-Raja Melayu. Dengan statement yang kita tak pernah dengar satu ahli politik yang sebiadab tu dengan Sultan dekat atas kempen dalam public, siap ketawakan lagi betapa tak seriusnya dan dengan kedudukan Sultan ni. Bila minta tanya lagi sekali hari lain, dia boleh cakap no comment, nanti kena spin, play victim lagi. Tak tahulah nak explain betapa teruknya dia punya perilaku dia. Benda ni bahaya kalau kita biarkan dia terus memimpin. Dia akan mempengaruhi, dia akan create satu culture yang okey lah kalau cakap fairly, cakap buruk-buruk sikit tak ada masalah kot, sebab orang lain dah tunjuk contoh kan. Kalau pemimpin aku dah tunjuk, orang yang memimpin pun tunjuk perangai macam ni, benda ni bahayalah. Kat future generation dah akan rasa benda ni tak betul, masalah. Sampai tahap nak tak hormat Sultan tu dah perkara yang buruk sesangat. Sekarang ni saya nampak penyokong-penyokong Sanusi pun masih lagi backup. Benda ni salah. Jangan tegakkan benda yang basah. Dah salah, tegur, tak ada masalah. Bukannya boleh runtuh pun pemerintahan Sanusi tu. Kalau kita tegur tak ada. Mursyidul Ampas pun dah tegur, menunjukkan memang benda tu memang salah dan sangat tak patut dilakukan. Bila Sanusi ni dah naik kepala, disokong pula penyokong dia, naik kepala lagi, cakap no comment, nanti kena spin. Sangat teruk lah. Tak ada rasa hormat, tak ada rasa humble, tak ada rasa macam tak patut kot cakap macam ni. Kalau dengan Sultan pun dia pun tak hormat, saya tak pelik lah dengan PMX. Dia boleh bagi macam masa biadab tu, boleh cakap alu bertemu alu dan dekat public sambil ketawa. Dia boleh hina si Amiruddin Syahri, walaupun Amiruddin Syahri tak pernah attack dia secara dahsyat. Benda ni membimbangkan negara kita lah. Kita punya pattern politik ni tak patut diteruskan. Orang macam ni tak patut diberi lagi peluang untuk memimpin sebab bahaya. Saya cakap bahaya, pemikiran macam ni memang bahaya. Ya. Okey, ada Wan nak tambah? Rasa ni kan boleh masuk. Okey, Rishani, silakan. Kak Ni? Rishani, silakan. Buka mic dekat bawah. Rishani, buka mic dekat bawah. Mana ni? Ada lagi ke tak? Kalau tak ada, tidur pula dah. Saya boleh turunkan. Ada yang kata kenapa pula nak cerita Sanusi hari-hari kan, cari salah Sanusi. Masalahnya Sanusi tu hari-hari buat fitnah. Kenapa kita tak attack Menteri Besar Terengganu? Dia pas juga. Kenapa kita tak attack Datuk Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan? Dia pas juga. Kenapa kita tak attack? Dah banyak lagi mimpah kita tak attack. Kenapa Sanusi? Sebab Sanusi hari-hari buat fitnah. Itu sebab tu kita sebut dia hari-hari. Selagi dia tak tutup mulut dia, selagi itulah kita akan bercakap tentang dia. Kan? Kita kesian tengok rakyat dan anak muda utamanya yang termakan dengan cakap dia ni. Kan? Sampai peringkat langgar hukum hakam terus. Kalau dalam Mursyidul Am tegur, dalam PAS ni yang tertinggi adalah Mursyidul Am. Majlis Syura Ulama yang dipimpin oleh Mursyidul Am. Kalau Mursyidul Am tegur bermakna benda tu salah. Sepatutnya ahli